Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar tingkatan 1. Hari ini kita akan sambung lagi dengan tajuk bab 5 aplikasi teknologi reka bentuk sistem vertigasi. Okey, di akhir pembelajaran kita hari ini, pelajar akan dapat membina moka atau model struktur reka bentuk baru sistem vertigasi. Sebelum ni kita dah buat lakaran. Jadi sekarang kita nak membina mockup ataupun model. Jadi apakah tujuan pembinaan mockup ataupun model sistem vertigasi ni? Tujuannya adalah untuk memberi gambaran keseluruhan secara 3D kepada pengguna ataupun pelanggan tentang reka bentuk sistem vertigasi, terutamanya dari segi susun atur, kemudahan, keringkasan, kedudukan tangki, sumber air, punca tenaga elektrik dan komponen-komponen lain. Jadi awak boleh pilih awak nak buat mockup ataupun model. Okey, kalau mockup kita dah belajar sebelum tu adalah model olokkan. Okey, kalau model pula kita ada dua jenis. Satu, separa berfungsi. Dan yang kedua adalah berfungsi sepenuhnya. Jadi, kalau awak buat mockup, saiz mockup itu selalunya lebih kecil daripada produk sebenar. Manakala kalau awak buat model pula, selalunya ukuran dia dan saiz dia adalah ukuran sebenar. Jadi, kalau sebelum ni kita dah buat lakaran. Macam mana pun sebelum kita buat satu model ataupun mockup, kita tetap kena mulakan dengan lakaran. Ini adalah contoh lakaran. Kalau kat sini adalah sistem vertigasi bentuk apa? Bentuk jari. Okey, dah lepas kita buat lakaran, kita kena sediakan bahan-bahan dia pula. Okey, gambar semua ada dekat buku teks muka surat 126. Okey, lepas tu kita pun mulakanlah untuk membuat kita punya mockup ataupun model. Yang ini awak boleh refer dekat buku teks muka surat 127 dan 128. Ini adalah contoh model yang kita dah hasilkan. Ini contoh dalam buku teks tau. Okey, so cikgu nak bawa awak bersama-sama dengan cikgu untuk menonton video pembinaan model separa berfungsi sistem vertigasi. Okey, mula-mula macam biasa buat lakaran, labelkan elemen dan prinsip dan juga komponen. Okey, yang kedua, sediakan bahan-bahan. Yang ini kita gunakan bahan kita semula juga. Okey, yang ini adalah tangki nutrien. Okey, kita akan sambungkan dengan straw sebagai paip poli. Okey, pastikan awak gam sebab kita tak nak sambungan dia terbuka. Kita nak dia kukuh lah. Okey, kemudian kita sediakan set penitis. Okey, kita sambungkan set penitis ke paip poli. Sama juga kita kena gamkan dia supaya kukuh. Okey, ini adalah sistem vertigasi jejari. Okey, seterusnya kita akan sambungkan polybag dekat sistem vertigasi kita. Okey, sama juga proses dia, pastikan kita gam supaya dia kukuh sambungannya. Okey, kemudian kita akan sapukan gam dekat paip poli dan set penitis. Dah siap dah awak punya model separa berfungsi sistem vertigasi. Okey, kita tengok ini adalah contoh-contoh model
dan mockup, sistem vertigasi. Okey, kalau macam ni, ini adalah mockup. Okey, model olokkan. Yang ini pun mockup. Okey, yang ini adalah model. Okey, yang ini pun sama, dia adalah model. Dia boleh berfungsi sepenuhnya ataupun sebahagiannya. Okey, ni contoh dalam Google. Okey, contoh dalam YouTube pun semua ada. So awak bolehlah search sendiri contoh-contoh model dan mockup sistem vertigasi. Tapi macam mana pun bila awak nak menghasilkannya, pertama sekali hasilkan dululah lakaran. Okey, lakaran sistem vertigasi gegelang ataupun jari. Kemudian barulah menghasilkan model ataupun mockup dengan penuh inovasi pula. Okey, kalau kat sini bertingkat-tingkat pula. Okey, gambar yang keempat ni bertingkat-tingkat. Itu adalah contoh inovasi. Okey. Seterusnya, lepas kita dah hasilkan mockup ataupun model ini, kita akan buat ujian penilaian. Okey, ada 2 ujian penilaian kita boleh buat, iaitu ujian titisan dan yang kedua adalah ujian sambungan. Kalau kita buat mockup, kita hanya buat ujian sambungan. Tetapi kalau kita buat model, kita kena buat ujian titisan dan juga ujian sambungan. Okey. Okey, apakah itu ujian titisan? Ujian titisan ni adalah untuk melihat keupayaan air mengalir dan menitis ke dalam bekas tanaman. Jadi sebelum kita nak buat ujian titisan ini, kita kena setkan parameter. Okey, parameter apa yang kita nak ukur. Okey, kalau contoh ujian titisan ini kita nak ukur kuantiti air. Kuantiti air yang masuk ke dalam polybag. Okey, dan juga masa. Okey, dalam masa berapa minit air berapa banyak yang akan masuk ke polybag. Okey, kalau ujian sambungan pula, kita buat untuk menentukan kekuatan cantuman. Okey, kekuatan cantuman semasa menghasilkan mockup. Tadi kan cikgu pesan suruh gam dulu. Okey, supaya apa? Supaya awak punya cantuman sambungan dia kukuh. Jadi sama juga kita kena setkan parameter dia. Kalau dekat ujian sambungan, parameter dia adalah berat ataupun beban. Okey, dan yang kedua, awak boleh setkan daya tolakan. Okey, maksudnya bila awak tolak guna jari itu, adakah sambungan dia akan terputus? Okey, kalau terputus, tertanggal, maka awak kena buat proses terusnya lah. Okey, bila kita nak buat penilaian, kita kena buat satu jadual. Okey, penilaian pertama adalah ujian titisan. Okey, parameternya kita dah setkan masa dan juga kuantiti air. Jadi ini contoh macam mana kita nak buat penilaian itu, pengujian itu. Okey, kita masukkan air ke dalam tangki nutrien. Kita tengok sampai tak air itu ke dalam polybag. Okey, 500 ml air. Dalam masa 10 minit sampai tak ke polybag? Ya, sampai. Jadi keputusannya adalah positif. Air dapat mengalir dan menitis pada masa yang ditetapkan. Jadi kalau keputusannya negatif, macam mana? Air itu tak dapat mengalir lah. Okey, pada masa yang ditetapkan. Okey. Jadi yang kedua, ujian yang kedua adalah ujian sambungan. Okey, awak letakkan beban. Contohnya awak letakkan batu berat 20 gram dekat sambungan. Awak letak batu kat sambungan dia ni contohnya. Okey, selama 1 minit. Apa yang berlaku? Tertanggal ataupun tidak awak punya komponen tersebut, ataupun awak gunakan jari awak gunakan jari, awak tolak kawasan sambungan itu, adakah dia tertanggal? Okey, kalau positif, sambungan tu tidak tertanggal lah. Okey, macam mana pula kalau negatif? Sambungannya terbuka ataupun tertanggal. Jadi sekiranya keputusan dia ni negatif, okey, apa yang awak perlu buat? Awak perlu buat penambahbaikan. Okey, macam mana penambahbaikan tu? So kalau tak masuk air ataupun air tidak mengalir, maka awak kena carilah kat mana yang menyebabkan air tu tidak mengalir. So awak kena betulkan. Okey, kalau ujian sambungan pula, kalau sambungan dia terbuka, awak pun kenalah gam sekali lagi, pastikan bila awak tolak sekali lagi dengan jari awak, dia tidak terbuka. So itu adalah penambahbaikan.
Okey, seterusnya pengurusan tanaman. Pengurusan tanaman ni adalah pengendalian proses dari awal hingga akhir penanaman. Jadi pengurusan ni melibatkan apa? Pertama, prasemaian dan penanaman. Yang kedua, semaian. Yang ketiga, tanaman. Dan yang keempat adalah penjagaan. Okey, contoh proses prasemaian dan penanaman. Awak sediakan media tanaman, awak sediakan polybag, awak semai anak-anak pokok. Okey, seterusnya adalah awak buat semaian. Okey, bila dah tumbuh anak pokok itu, awak semai dia, awak ubah dia ke dalam polybag. Okey, seterusnya adalah pengurusan tanaman. Awak kawal perosak, awak pastikan ada serangga perosak ataupun tidak. Kemudian awak awasi sistem pengairan dia ada masalah ke tidak. Dan akhir sekali adalah keseluruhan ladang. Okey, pengurusan penjagaannya. Okey, kebersihan ladang, keselamatan dan lain-lain. Okey. Jadi, apakah kepentingan pengurusan tanaman ini? Kepentingan pengurusan tanaman ini ada 5. Pertama, memastikan tanaman dalam keadaan sempurna. Bila tanaman itu berada dalam keadaan sempurna, hasilnya akan banyak. Bila hasilnya banyak, ia akan memberi pulangan yang menguntungkan. Okey, seterusnya kita akan mengurangkan kos. Okey, mengurangkan kos pembaikan. Okey, bila kita selalu buat pengurusan tanaman, kita dapat mengelakkan serangan perosak dan penyakit. Kalau ada haiwan perosak, okey, kita boleh asingkan dahulu. Okey, dan seterusnya adalah meningkatkan kecekapan ladang. Jadi rumusan kita untuk tajuk 5.1.6 ini pertama sekali adalah cara untuk kita membina model separa berfungsi sistem fertigasi. Kemudian kita akan buat ujian penilaian selepas kita hasilkan model itu. Kita buat 2 ujian, ujian titisan dan ujian sambungan. Sekiranya kita buat mock-up, kita buat ujian sambungan sahaja. Kalau kita buat model, kita boleh buat 2 penilaian. Dan akhir sekali adalah pengurusan tanaman. Okey, di mana kita mulakan pengurusan prasemaian dan penanaman, pengurusan semaian, tanaman dan juga penjagaan ladang kita. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi latihan yang telah cikgu sediakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.